Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Kursi, dan minta maaf lah mengubah kebiasaan. Saya ada mesyuarat pukul 11. Saya takut kalau saya sembahyang tarawih ni saya sampai lambat. Saya buat ni dulu, lepas ni saya balik sembahyang tempat saya 20, saya boleh buat 8. Lepas tu saya mesyuarat lah. Sekarang ni tak lagak, tak nak tahan mata. Alhamdulillah, ni bulan Ramadan, bulan puasa. Kita sebut bulan Ramadan ni bulan puasa. Sebab tu biasa sangat sebut bulan puasa, maka bertemulah kita dengan bazar Ramadan. Pasal kita puasa maka ada bazar Ramadan. Kalau bulan lain tak ada bazar Ramadan, tak akan jumpa. Yang bulan lain tu dia bazar rakyat lah, bazar Ramadan ni bulan puasa saja. Sebab kita sebut bulan puasa. Tapi bulan Ramadan ni bukan sekadar bulan puasa. Bulan Ramadan ni dia ada puasa, ada buka puasa, ada sahur. Malam macam ni sekarang ni tuan-tuan nak buat kejap lagi qiyamul lail. Lepas tu kalau yang rajin lagi tadarus, yang lebih rajin lagi kan tahajud, yang lebih rajin lagi daripada tu baca Quran, yang lebih rajin lagi sahur. Begitulah seterusnya hari-hari. Yang ada atau yang tak ada, yang berpeluang atau tidak, sedekah juga satu benda besar. Yang tuan-tuan dah buat yang saya sebut tadi, semua itu disebut sebagai amal soleh, amal baik. Lawan kepada amal soleh ialah mak saleh. Dia dekat-dekat dua tu. Satu mak saleh, satu amal soleh. Yang mana kita buat benda baik tak ada pahala, itu mak saleh. Tolong orang beli nombor ekor, itu mak saleh. Tolong orang beli jual dah buka puasa, itu amal soleh. Nak kena tengok. Jangan nak ingat baik tu sama aja. Tunjukkan orang jalan ni bulan-bulan puasa ni mana kita nak pergi main judi malam. Itu bukan amal soleh. Amal soleh ni, itu mak saleh ni banyak berlaku. Jadi kita ni kadang-kadang pasal apa? Pasal perbuatan-perbuatan mak saleh itu tidak membuatkan kita dipenjarakan, maka kita kata okey. Berdisko umpamanya, minum arak umpamanya, tak sembahyang Jumaat umpamanya, beli nombor ekor. Ini kesalahan yang tidak dipenjarakan. Malah boleh menyeru orang ramai untuk bersama-sama membeli nombor ekor, tak masalah, tak salah. Tapi itu adalah satu kerja yang salah. Amal soleh ini tuan-tuan, satu perkara yang akan kita minta dengan Tuhan nanti. Bila kita minta? Bila kita nak mati. Allah kata, hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni. Allah kata, apabila datang maut kepada seseorang, maut datang pada seseorang, maut ni malaikat maut lah, dia datang pada seseorang. Masa nazak tu kita tu nampak, kita orang tengok, kita nampak orang nazak tu, masa tu malaikat maut datang tu. Sebab tu kita tengok kadang-kadang orang ni dia tak takut mati. 2-3 hari lepas dia nak balik daripada Tazkirah Mana Malam, lalu Highway Plus tu dia sedang buat kan, sekarang nak buat 4 lorong besar kan, banyak kon-kon tengah jalan. Ada budak-budak muda 5-6 orang naik motor berniaga. Saya tak heran lah naik motor laju tu, sebab saya dulu pun naik motor laju juga. Cuma berniaga saya tak buat, saya tak boleh buat. Sebab itu jas pun saya dah gemuk dah. Jadi kalau saya berniaga, dia off balance atas motor tu, terapung perut je, saya tak buat. Jadi budak-budak ni buat, saya kata apa? Wah, budak-budak ni tak takut mati ke? Dalam hati kita, tak takut mati ke? Memang orang tak takut mati. Boleh tengok orang boleh buat macam-macam, terjun daripada GLCC lah, terjun, tak takut mati. Pasal apa tak takut mati? Pasal maut belum sampai. Sebab tu Allah berkata, hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni. Dia kata, apabila datang maut pada seseorang, masa tu pula baru dia takut.
Qala rabbi irji'un, dia kata, ya Tuhan, aku nak minta balik. Dia kata, pasal apa orang selalu nak minta balik? Kalau kita pergi mana-mana tak sedap nak minta balik lah. Kalau orang kata jom pergi kampung tu, pergi duduk kejap, jom balik, tak sedap. Orang dia sampai saat itu, dia dah tahu dah cara malaikat dia datang, dia dah tahu dah. Pada masa mati nak sampai, dia dah tahu dah dia nak mati macam mana. Dia dah tahu dah dia nak ke mana. Dia dah tahu. Dia minta nak balik dengan Tuhan. Pasal apa dia nak balik? La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya kami ni boleh mengerjakan amal soleh yang kami tinggalkan. Supaya kami boleh mengerjakan amal soleh yang kami tinggalkan. Orang yang rasa dosa, merasa berdosa, bukan tahu dosa, tahu, jangan buat ni berdosa, tahu, tapi tak merasa berdosa. Orang yang merasa berdosa ni, dia rasa dia akan masuk neraka. Rasa masuk neraka ni satu perkara yang amat menakutkan. Bukan tahu masuk neraka. Dia dua beza tu. Tahu dengan faham beza. Orang Melayu ni kalau bab tahu tak boleh lawan orang Cina. Orang Cina lagi tahu daripada orang Melayu. Pasal asal-asal jual tahu orang Cina. Orang Melayu makan dia tahu. Orang Cina jual tahu. Tu gurau lah tu. Tahu dengan faham ni beza. Tahu berdosa, tahu masuk neraka, tapi tak faham masuk neraka macam mana, tak boleh rasa. Tak boleh rasa. Ustaz Azhar kata, dia kata nak tahu panasnya api tu, dia kata api neraka nak tahu panas, dia kata saja-saja je orang tengah buat roti canai tu pergi duduk atas kuali dia kata. Pergi duduk, tengok berapa lama boleh tahan, dia kata dia. Allah tak sah kata nak duduk atas kuali letak jari tu pun kita imagine lah. Saya kerja saya masak sebenarnya, yang buat tazkirah ni part time. Tazkirah ni orang panggil, tazkirah ni bukan mengajar ni ustaz. Tazkirah ni maksud dia kasih ingat. Fazakir innama anta muzakkir. Allah kata berilah peringatan wahai Muhammad, kerana engkau tu pemberi peringatan. Allah kata Nabi Muhammad ni dia pemberi peringatan, hidayah Allah punya hal. Jadi kita datang ni beringat. Ingat ni bukan orang tak tahu. Ni macam tu imam nanti kan, dia baca tuan-tuan. Dia baca sampai tempat dia tersangkut. Orang belakang sebut, dia pun sambung balik. Sebab dia bukan tak tahu, dia tak ingat. Kalau orang tak tahu jadi tu imam, dia baca-baca terberhenti. Kita bagi tahu sampai habis Quran tu pun dia tak tahu. Sebab dia tak tahu. Yang tak ingat beza. Tak ingat dengan tak tahu beza. Ni saya datang ni kasih ingat. Nak sama-sama kasih ingat tuan-tuan, kasih ingat ke saya. Bahawa kita ni hidup banyak tidak membuat amal soleh. Sebab tu Allah kata demi masa sesungguhnya manusia ni dalam kerugian. Illallazina amanu wa amilus solihah. Dia dua tu mesti dia kekal. Dia beriman dan beramal soleh, dua. Ada orang beramal soleh tapi tidak beriman. Siapa? Dia tidak beriman tapi beramal soleh. Siapa? Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew beramal soleh tapi tak beriman. Tuan-tuan pernah pergi Singapura? Kan ada orang Singapura ni. Singapura tuan-tuan hebat. Saya pergi Singapura tahun 80-an. Orang-orang kampung saya pergi awal 70-an. Habis SPM pergi kerja Singapura, buat bangunan, gaji $30, $50. Kerja 5-6 bulan nak keputusan SPM nak keluar. Dia balik dengan motor scrambler. Dia buat balik masa tu Enduro. Dia pakai seluar Levi's. Dalam kampung saya benda ni semua tak ada ni. Kampung saya basikal apa dia panggil tu, basikal unta. Jangan buat jual daging, buat menori getah, buat potong rumput. Pakaian kain plekat. Dia bawa balik seluar Levi's. Kain plekat ni tuan-tuan lah sejarah kampung saya. Jemurlah 3 bulan pun orang tak curi. Kucing pun tak lalu bawah dia, takut sawan. Tapi seluar Levi's ni hari tu dia beli, dia duduk kat kedai, dia beritahu orang nama ni seluar aku pakai ni seluar Levi's, seluar jean kat Singapura nombor 1 501. Dia basuh, dia sangkut, dia pusing belakang, air belum bertitik jatuh kat tanah, dia tengok seluar tak ada dah. Selamat. Punya macam itu, punya bahayanya orang curi. Dia pergi Singapura, balik gaji banyak apa semua. Saya pergi Singapura dah diiktiraf pada masa itu sebagai negara maju. Pergi Singapura.
Saya pergi buat kerja Singapura, habis malam tu nak balik cari hotel yang saya duduk, saya tak tahu ke mana dah. Ulu keliling kereta saya. Ulu keliling sampai ke hujung Singapura lah, satu kawasan kolonial lama. Tengok bangunan, lawanya. Bangunan orang putih lama. Bangunan. Saya kata lawa tempat ni. Saya masuk, tak jumpa jalan keluar. Sampai jumpa rumah mayat, dia tulis. Saya berkata, rumah mayat? Tak seram langsung. Tengok dia tulis rumah mayat tu, kita terkejut pasal perkataan tu rumah mayat. Tapi tengok kawasan persekitaran, tak seram. Saya melawat orang hospital Mesti Melaya, saya parking ada tempat. Oi, seram betul tempat ni. Saya pergi tanya security, itu rumah mayat ke? Tak, itu tempat buang sampah. Tempat buang sampah pun seram. Besok Lee Kuan Yew dengan Malaysia besok. Lee Kuan Yew, dia punya sungai bersih, tandas dia bersih, boleh kata bersih semua. Amanah, tak ada rasuah. Sekali saya pernah dengar cerita 80 rasuah, dia salah seorang daripada menteri dia rasuah. Kena buang daripada menteri, buang terus. Kan tempat kita daripada menteri, oh kau rasuah menteri, okey kau pergi jaga pokok. Jaga pokok pula. Daripada menteri boleh jaga pokok. Daripada pokok dapat faedah. Ada faham ni? Lambat, kau orang lambat. Okey, tempat kita ni lain. Tempat kita rasuah terkawal, tempat dia rasuah tak ada. Saya pernah berkawan dengan 2 orang besar Singapura. Satu nama dia Cikgu Harun, dah arwah dah, Setiausaha Parlimen. Seorang lagi Sidik Sanif, dia ada satu menteri, jawatan dia menteri. Menteri dia di Singapura nama Menteri Negara. Kita kat sini tak tahu apalah Menteri Negara. Cikgu Harun ni kalau saya datang Singapura, datang hotel saya. Cikgu ni apa cikgu? Naik taksi. Hoi, Setiausaha Parlimen naik taksi cikgu. Sini menteri pun naik MRT, dia kata. Kita baru nak buat MRT, tak lama lagi tengoklah menteri naik ke tidak, tak tahu. Tapi tempat dia menteri dah lama naik MRT. Tak ada driver cikgu. Ada. Daripada pejabat nak pergi buat kerja, tak ada driver. Dah balik, tinggal driver tu, balik sendiri dah rumah. Cikgu duduk rumah je, nasi rumah flat. Rumah flat cikgu. Rumah flat, tapi rumah flat saya bukan macam flat. Masa tu dia sebut, perbandingan flat dia sebut Allah dekat Bulatan Pahang tu, apa nama? Dia kata, tapi bukan macam flat berkeliling, kata dia. Flat saya 6 bilik. Kecil kita dengan flat 6 bilik. Berapa harga cikgu? 500,000 sing. Kita dah fikir flat. Dia panggil flat tu pasal apa? Pasal sama rata je nampak, itu dah panggil flat. Tapi sebenarnya dalam tu mewah. Kita ni flat sungguh, dengan tangga, dengan jamban, dengan parking flat habis. Kan tak naik langsung. Tu beza dia. Macam tuan-tuan ni dia panggil, dia tak panggil flat ni, apa dia panggil? Apartment. Saya pun tak tahu apa beza apartment dengan kondom. Dekat-dekat je dua tu. Kan? Jadi dia kata dia Singapura memang gitu. Sidik Sanif duduk rumah teres. Rumah teres 22 kali 75 menteri. Saya kata hebat Singapura. Hari ni Lee Kuan Yew mati tuan-tuan. Mati Lee Kuan Yew. Masa dia mati, rakyat dia beratur apa lama? Nak tunggu 5-6 jam. 5-6 jam. Saya tengok Lee Kuan Yew, saya teringat pada Cikgu Harun kata. Saya kata, cikgu, dia ada satu corner bila kita nak balik ke Malaysia daripada Yishun ke mana, saya tengok. Dia ada satu kamera, dia dah advance daripada kita, ada kamera dekat jalan corner. Jalan tu bahaya, memang selalu accident. Sebelum sampai ke situ, dia kata kamera 500 meter ahead. Dia beritahu dah. Dapat dekat lagi, kamera reduce your speed 200 meter ahead, dia beritahu. Kamera 100 meter ahead, dia beritahu. Sampai kamera tu duduk besar-besar macam Ultraman tepi jalan tu, nampak tinggi tegak gitu. Kalau orang bodoh saja yang pergi lari laju. Orang yang daripada awal kena warning, kamera ahead, mesti dia slow. Saya tanya cikgu, macam mana nak buat duit kamera terang-terang kat tengah jalan? Dia kata tak, kerajaan Singapura bukan nak buat duit dengan benda tu, dia kata. Dia buat benda tu sebab kawasan tu selalu sangat berlaku aksiden. Jadi dia tak nak rakyat dia susah dan merosakkan kemudahan awam. Tengok dia punya. Dia kata Lee Kuan Yew tak menggalakkan kerajaan cari duit daripada kesalahan orang. Walaupun begitu, dia negara yang paling kuat. Dia kata fine country. Sikit-sikit fine. Makan cinggam, denda ada saja. Pasal apa? Dia nak mengasuh rakyat dia. Orang Cina cukup takut dengan undang-undang. Ada je undang-undang, dia tak buat. Yang buat tu yang keras kepala. Masa hari Lee Kuan Yew mati, rakyat dia beratur ni. Satu orang tu dah beratur kat 3 jam. Reporter tanya, berapa lama tunggu? Dia kata dah 2 jam. Boleh tahan? Dia kata kalau 10 jam pun kerana Lee Kuan Yew saya tunggu. Tengok tu, nak buat apa dia? Lee Kuan Yew dah mati. Jalan-jalan sampai Lee Kuan Yew dapat depan keranda, tunduk jalan. Itu 10 jam tu. Bukan kata boleh berbual minta tanah ke minta sains, tak ada. Dah mati kan? Tapi tunggu punya lama. Pasal apa? Menghormati.
Lee Kuan Yew antara kata-kata yang hebat, dia kata saya telah melakukan kebenaran. Kalau satu hari orang merosakkan kebenaran ini, saya akan bangun merangkak daripada kubur, nak betul kembali tengok. Dia bercakap, sekarang dia dah mati, dia tak bangun dah dia. Tapi tuan-tuan, kalau ikut satu tafsiran juga daripada guru Al-Quran Singapura, Ahmad Suan Haji nama dia, tafsiran dia ayat tadi tu, qala rabbir ji'uni, Lee Kuan Yew tadi, orang kafir dia kata minta pada Tuhan nak balik, nak buat amal soleh, buat amal soleh dalam keadaan beriman, dia nak balik. Padahal kalau Lee Kuan Yew itu, dia pergi jumpa Tunku Ni Aziz 5 tahun sebelum mati, dalam hati saya, Masya Allah, agaknya Lee Kuan Yew ada hidayah, dia dapat hidayah nak masuk Islam. Saya doa, minta-minta, sebab saya hormat dia ni. Dia bijak, dia pandai, dia buat GST lebih awal daripada kita. Mula-mula rakyat dia marah bukan main, tapi lepas tu daripada GST tu dia buka peluang untuk mendapat duit lagi banyak daripada rakyat dia. Salah seorang kawan saya tiap-tiap tahun, hujung tahun aja cuti sekolah yang akhir tu, yang penggal last tu, bawa keluarga pergi mana? Argentina. Tempat-tempat dia sebut kat saya tu saya tak pernah dengar lah. Niagara Falls kata dia. Air terjun Niagara, New York, Mekah. Mana saja dia pergi, sebulan dia pergi, 3 minggu dia pergi, bawa keluarga, lagi besar keluarga, mak dia bawa, mak tua dia bawa. Saya kata hebat kau Man, kau kerja apa Man? Kita panggil dia Man daging, tapi dia bukan jual daging, tak tahu kenapa. Dia dulu bekas pemain bola sepak Singapura. Kau kerja apa Man, punya banyak duit. Aku kerja cuci kabin kapal terbang, pernah dengar? Cuci kabin kapal terbang, pernah dengar? Sini kan ada satu orang pernah cuci kabin kapal terbang yang bunuh perempuan Cina tu. Dia cuci kabin, sama dia cuci kabin, tapi dia tak bunuh orang, dia bawa family dia pergi luar negara. Tengok tuan-tuan, bukan nak mengata dia tu, tapi pasal apa? Saya tengok dia susun atur, dia kat sana anak susah, anak sakit ke, mak sakit, teratur ke depan dia tuan-tuan. Kita hinalah Singapura macam mana pun kata, tapi dia buat untuk rakyat dia, bukan buat untuk kita. Kita marah sebab dia tak buat untuk kita, dia sedut air kita, dia tak buat untuk kita. Tapi kalau kita pergi duduk jadi rakyat dia, kita pergi nak marah tu tinggal sikit je. Tapi dia punya hebat tuan-tuan, sampai orang Islam tak boleh kata apa. Nak masjid, dia buat masjid sampai tu. Nak buat kenduri, buat kenduri. Kubur dia tuan-tuan, tuan-tuan pernah pergi kubur dia? Kubur dia tuan-tuan jadi tempat pelancongan, dengan bersih, dengan teratur. Sini kubur orang Islam, sini kubur orang Kristian. Jadi bila dah keadaan semua okey, tak boleh nak marah. Hari ni Lee Kuan Yew mati, dia mati dalam akidah yang salah. Itu je. Maka dengan sebab itu dia masuk neraka. Ini kefahaman kita. Kita boleh nak kata dia walaupun kafir tapi dia baik, masuk surga juga kot. Itu pluralism. Apa nak sebut ya? Pluralism. Itu sebut dia. Pelbagaian agama, dia tak ada benda tu. Jadi hari ni kita ada peluang dia buat amal soleh, tuan. Ada peluang untuk buat amal baik. Tuan-tuan ada peluang untuk buat sungguh-sungguh. Kat sini imam panjang-panjang kan pendek? Imam panjang, pendek, pendek alhamdulillah nasib baik. Dia kadang-kadang kata tempat orang baca panjang, saya sendiri pun terkena. Dia baca panjang sangat, macam masjid Damansara Damai panjang baca. Walaupun panjang tapi sedap. Tapi masalah kita tak faham. Kita dengar ya ayyuhallazina amanu, itu kita fahamlah, wahai orang beriman. Lepas tu tak tahu dah apa jadi kan. Duduk senyap sembahyang, mula tu rakaat pertama tu okey, rakaat kedua tu start dia bilang, dia ni pakai cap jadu tu sama cap. Dia ni mana cap kain dia? So kata balik ni dah habis tengok bilang kain orang. Bulan. Pasal apa? Pasal orang baca panjang. Jadi ni dapat peluang ni tuan-tuan, betul-betul lah. Bulan ni lah bulannya, bulan turun Quran. Dalam Quran tu ada apa dia? Dalam Quran ada menceritakan, dia kata syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Ini bulan yang turun Quran. Hudan linnas, dia memberikan petunjuk kepada manusia. Apa petunjuk? Macam-macam. Cerita pasal Isra Mi'raj, cerita pasal hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah. Semua ada. Isra Mi'raj percaya, hudud tak percaya. Itu yang pelik tu. Isra Mi'raj percaya. Cuba tangkat tangan siapa tak percaya Isra Mi'raj? Ada? Isra Mi'raj ada? Tak percaya Nabi naik ke langit? Tengok. Ada baca buku dia? Ada tengok? Tak nampak? Tak ada. Dalam Quran aja beritahu percaya. Habis nak buat hudud dah tak percaya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Pasal tak percaya. Orang Arab dengan orang Melayu ni, orang Melayu lagi hebat. Orang Arab pada masa dia masuk Islam, Nabi malam tu pergi Isra Mi'raj, Nabi balik, Abu Jahal bercerita dengan Abu Bakar. Abu Bakar kata kalau Muhammad cakap, bukan Nabi Muhammad cakap ke Abu Bakar. Abu Jahal cerita pada Abu Bakar. Abu Bakar kata kalau Muhammad cakap lebih lagi aku percaya. Terkejut Abu Bakar. Itu pasal dia panggil As-Siddiq. Pasal apa dia percaya demikian? Pasal yang memperkenalkan Allah pada Abu Bakar ialah Muhammad.
Apabila dia yakin adanya Allah, dia melihat segala benda berlaku di dunia, ada Allah di mana-mana, maka dia percaya apa kata Muhammad. Kita percaya Islam Arab percaya, bodoh tak percaya. Ini saya bukti orang Arab setengah hari itu yang dah masuk Islam 780 orang murtad. Masa apa murtad? Dia dah masuk Islam. Heboh itu cerita khabar keluar itu Muhammad Isra Mi'raj dalam satu malam begini. Sama-sama dia duduk. Apa perkataan yang keluar? Ya ke? Ya ke je. Ya ke tu mana? Ragu kan? Ya ke? Ya ke? Mana boleh satu malam pergi betul naik tu? Mana boleh? Gitu kalau orang Arab cakap Subang macam itulah. Mana boleh? Tak logik. Saya bagi contoh kalau tuan nak fikir pakai akal logik. Seekor semut duduk di Subang Airport. Duduk buah meja kedai roti canai kat Subang Airport. Tuan-tuan datang nak pergi Kota Baru balik hari. Pergi makan kedai roti canai tu, tiket Kota Baru pukul 10. Datang pukul 8 pagi. Duduk makan roti canai, semut dia datang masuk dalam baju, masuk dalam poket. Tak keluar. Ting tong, penerbangan Kota Baru bersedia untuk berlepas. Tuan beg masuk dalam Kota Baru. Dah. Duduk dalam Kota Baru, semut-semut ni keluar tengok, ini bukan restoran tadi ni. Apa perempuan lawa-lawa ni tak tutup aurat ni, kata dia. Ini pelik, kata dia. Dia pun duduk senyap lah poket takut. Dia ni sampai Kota Baru, dia buat kerja semua, pukul 2 balik, naik Kota Baru balik. Penerbangan ke Skypark Kuala Lumpur. Tu Kuala Lumpur. Tu ada agak air. Pergi minum balik kat restoran tadi. Semut tu Allah dah sampai dah. Dia pun keluar jauh sebab masuk ke meja. Jumpa semut lain. Datang, "Mot, kau mana pergi?" Tanya semut dia. Kata, "Aku tak sengaja ini aku pergi Kota Baru," dia kata. Dia kata, "Kau jangan buat pasal, kita ni semut. Kau naik Kota Baru mau 2 abad jalan," dia kata. "Aku bukan berjalan," dia kata, "aku diperjalankan." Sama tadi Nabi Muhammad diperjalankan. Kau nak pakai logik, nak fikir logik. Semut pergi Kota Baru balik hari. Tak boleh ke Nabi Muhammad pergi ke langit turun sujud daripada malam? Itu Allah punya kerja. Yang tu tadi Allah dah tetapkan semut masuk dalam poket. Balik hari semut nak terbang free. Tengok pramugari tak makan roti je. Itu je. Kan? Kita percaya batu, tapi bila datang bab hukum hudud, kita tanya tak sesuai lah. Kita cakap tak sesuai ni tadi, sama macam iya ke. Jangan kira kita sekolah tinggi, jangan kita kaya, jangan kata kita hebat, jangan kata kita handal, kita gagah. Kejap kita tak sembahyang, masa sujud yang pertama selepas pada rukuk tu, tuan-tuan tengok semua orang sujud. Dalam ni saya tak tahu siapa. Ada orang bijak, ada orang pandai, ada orang tak pandai, ada orang kecil, ada orang kaya, ada miskin, semua ada. Tapi sujud semua kepala otak atas lantai. Yang di atas apa? Buntut, silat-silat kentut. Begini duduk. Maknanya siapa pun masa bersujud kepada Allah, akal tidak menjadi persoalan. Perintah Allah nombor 1. Jadi kalau siapa yang sujud pada Allah, Allah kata buat hudud, buatlah. Tak usah nak fikir-fikirlah. Tak usah nak kata tak sesuai lah. Satu benda atas muka bumi ni kita tak buat pun. Kita buat masalah je. Yang kita buat masalah je. Jadi kita sama-sama mengambil peluang dalam bulan Ramadan buat amal soleh. Yang pentingnya lepas Ramadan biar kekal. Yang belum tutup aurat, lepas Ramadan biar tutup aurat. Yang tak biasa baca Quran, lepas baca Quran, sekarang Ramadan baca Quran, lepas Ramadan baca. Kan? Saya cakap ni bukan saya buat juga, saya pun terbongkar juga kadang-kadang, tuan-tuan. Niat bukan main cantik, lepas sahur ni kan nak kena sejuzuk, bukan sejuzuk, sebantal terus. Tak larat kadang-kadang. Bukan pasal apa, kadang-kadang bini kita pun satu faktor juga kan. Dia tahu kita suka makan sup tulang dia buatnya. Jadi bila kita sahur, itu nak berhabiskan dengan tulang-tulang tu tak boleh tahan tu. Jadi tidur sungguh-sungguh. Jadi kalau boleh nak, itu yang paling susah. Guru saya ajar 3 benda, sampai hari saya tak boleh memenuhi lagi. Dia kata, Bob, kurangkan makan, kurangkan minum, kurangkan bercakap. 3 benda. Kurang makan, kurang minum, kurang bercakap. Susah betul. Kalau saya atas sini, saya nak cakap, ilmu saya kurang bercakap, saya cakap 2 patah, tuan-tuan marah pula. Kan dia kena bercakap. Tadi orang buka puasa, anak saya ambil nasi berani dengan air temikai. Air temikai dah tahu dah, memang seorang 2 gelas. Kan? Tak nak makan nasi berani, tak nak minum air temikai. Kesian. Ada nama pun cantik, air temikai. Kalau dia buat air longkang dengan nasi semalam, kita tak makan. Kan pasal nama cantik, kita makan juga. Jadi nak jaga nafsu ni payah, tuan-tuan. Jadi cari peluang lah dalam bulan Ramadan ini kita perbanyakkan amal soleh. Sebab Allah kata pada orang tu tadi apa? Kalla, tidak sekali-kali. Orang yang nak balik tadi Allah kata kalla, tidak sekali-kali, tak boleh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka, di belakang mereka ni ada barzakh, dan mereka kekal hingga hari kebangkitan. Duduk dalam kubur.
Duduklah kubur, tanya sikit aja, marabbuka, jawab sikit aja, Allahu Rabbi. Boleh ke gitu? Tuan-tuan, orang nak makan rambutan, dia kena tanam daripada biji. 7 tahun baru boleh makan rambutan. Itu rambutan. Nak jawab Allahu Rabbi daripada 7 tahun semayang sampai mati, semayang dalam keadaan matang, kenal Allah, baru boleh jawab Allahu Rabbi. Tapi kalau sembahyang sekejap-sekejap, banyak buat kerja dunia melupakan Tuhan, langgar hukum Tuhan, Nabi punya suruh tak ikut, masuk dalam kubur, adakah logik tuan-tuan tidak menanam pokok durian tapi tuan-tuan boleh makan buah durian? Adakah logik? Takkan logik langsung. Jadi kalau pasti nak makan durian, durian ditanam dari mula, jaga jangan kambing makan daun dia, jaga jangan dia ada ulat, jaga sampai dia besar, sampai dia buah, jaga jangan sampai dia curi orang, dia kedebuk jatuh, baru jadi hak milik kita. Oh, durian tembaga. Bila kita masuk baru dah kubur, baru Allahu Rabbi, begitu. Sebab jangan ikut pesanan masa orang baca talqin tu. Maka apabila datang 2 malaikat kepadamu, janganlah engkau merasa takut, kerana mereka juga makhluk Allah sepertimu. Maka apabila ditanya kepadamu siapakah Tuhanmu, jawablah dengan tenang, kata dia. Pasal apa dia kata jawab dengan tenang? Pasal dia duduk di atas. Kalau dia duduk di bawah, aku pun takut, kata dia. Jadi itu dia. Sedikit selingan lah. Ya, semoga tuan-tuan malam ini ada semangat lagi. Baru ni belum masuk quarter final lagi, dia teruskan untuk cari pemenang nanti di hujung. Kalau ramai-ramai menang, jangan berlaku lah kan. Jangan berlaku. Saya pernah datang sini akhir Ramadan, lega. Ini hari datang awal Ramadan kat tangga semuanya. Maisyak tadi. Tapi tak apalah. Terima kasih Alhamdulillah kerana mengundang saya. Saya minta maaf, saya pergi dulu. Saya boleh membayar ke tempat saya, insyaAllah. Ada musyawarah kawasan, ada juga gerakan-gerakan yang perlu kita betulkan. Dan terima kasih. Minta maaf perbezaan ideologi, perbezaan pendapat, perbezaan ikutan. Cakap itu saja. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.